Assalamualaikum, bertemu kembali dalam Bicara Santai Bujang Okey. Hari ini saya akan membincangkan satu topik yang dicadangkan oleh seorang kawan. Dia mencadangkan topik strive to survive. Ya. Jadi saya ambil masa juga untuk memikir dari segi angle cerita dan angle apa yang boleh saya kongsikan melalui strive to survive. Saya faham dalam keadaan sekarang PKP, Perintah Kawalan Pergerakan ni, banyak bisnes yang tutup, banyak bisnes yang tutup. Kemudian hubungan antara mungkin pasangan tergugat sekarang disebabkan oleh kawalan pergerakan tak boleh berjumpa selalu. Jadi banyak perkara boleh berlaku dalam tempoh PKP ini. Jadi saya fikir macam mana untuk saya berkongsi satu perkara mengenai survive. Sebab kadang-kadang kita tak tahu apa yang akan berlaku pada masa hadapan. Tapi kita boleh ambil iktibar daripada apa yang berlaku pada masa lalu. Jadi saya akan kongsikan beberapa cara yang saya buat untuk saya move on, untuk saya bangkit daripada kegagalan dan kekecewaan yang lepas, supaya apa yang berlaku pada diri saya lepas menjadi iktibar untuk saya moving forward. Jadi saya harap jika perkongsian saya ini sesuai untuk rakan-rakan, mungkin ada beberapa yang rakan-rakan di luar sana boleh juga ambil daripada perkongsian saya ini. Jadi saya ingin berkongsi bahawa pada tahun 2000, saya balik Malaysia tahun 1998 Jadi pada ketika itu saya bekerja dengan perniagaan syarikat keluarga lah. Jadi apabila saya bekerja dengan keluarga, saya memberi seluruh jiwa dan raga untuk syarikat penerbitan keluarga. Kemudian tapi ialah ekonomi kita Malaysia daripada tahun 97 sebenarnya dia volatile, dia ada turun naik. Jadi dari segi industri penerbitan saya masa tu buat majalah, mengalami impact yang teruk, impact sehingga kita tak boleh nak recover daripada tahun 2000 sebenarnya. Tahun 2000 kita tak boleh recover. Jadi berbagai usaha saya lakukan dan pada tahun 2019 itu ultimate, saya terpaksa memberitahu diri saya bahawa Mimi is enough. Mimi is enough. You done your job, you done your responsibility to your family kan. It's time to move on. Sebab sehingga tahun 2019 saya masih berpegang kepada saya mesti meneruskan legasi keluarga. Jadi saya mengambil keputusan untuk let go legacy keluarga itu pada tahun 2019. Okay. Jadi macam mana saya bangkit dan belajar untuk menerima diri saya, Mimi Saleh, as seorang individu dan tidak bergantung kepada tidak self blame diri saya atas kegagalan untuk menyelamatkan bahtera perniagaan keluarga. Jadi apa yang saya buat? Ambil masa. Sebenarnya apa yang saya buat, alhamdulillah sebenarnya buku Bujang Okey membantu saya. Walaupun saya seorang penulis yang menulis buku Bujang Okey, tapi ia membantu saya dalam menerima diri saya seadanya, dan terutama saya sekali apabila prinsip pertama Bujang Okey iaitu sayang diri, mencintai diri. Proses itu menyebabkan saya kuat sepanjang tempoh 10-15 tahun tu, daripada mula saya tolong syarikat keluarga. Setiap momen tu membuatkan saya menyayangi diri saya semakin dalam. Jadi saya belajar untuk kurangkan self blame, untuk kurangkan self kritik. Okay? So cara dia macam mana? Okay? Jadi satu yang saya harus tekankan ialah ambil masa untuk grief, untuk berkabung. Proses gagal, proses kecewa itu real. Dia bukan benda yang hanya berlaku dalam drama, tak. Ia real. Perasaan itu real dan kita harus acknowledge kekecewaan, kegagalan yang kita rasai itu real. Jika perlu menangis, nangis. Tak perlu tahan-tahan, tak perlu keep saying I'm strong. Ya,
kita harus memberi dorongan kepada diri, tetapi untuk menerima grief itu ialah juga sama penting. Ambil masa untuk menangis. Kalau katakanlah kita perlukan 10 minit, 10 minit. Nangis habis-habis. Saya pernah paling lama saya nangis kerana kecewa dengan seorang partner. Masa tu saya bisnes teruk. Jadi saya jumpa seseorang yang saya yakin kami boleh start a new business. Tapi rupanya tak. Jadi saya ambil masa 4 hari. Sedih dia bukan kepalang. Jadi apa yang saya buat ialah ambil masa untuk grief. Paling lama hari tu ialah 4 hari. 4 hari. And then lepas tu terus. Kita fikirkan macam mana lepas tu kita nak move on. Kita harus akui juga luka di hati ni lagi lama nak dipulihkan. Tapi tak apa. Apa yang penting ialah this physically kita harus terus bangkit. Kita harus bangun. Okay. Jadi masa kita bangkit tu kita harus ambil iktibar apa yang sebenarnya berlaku. Jadi macam contoh masalah bisnes saya ambil iktibar bahawa industri penerbitan majalah pada waktu itu dah tak boleh lagi hidup. Saya harus terima hakikat itu. Itu pengajaran yang saya dapati. Dan saya harus terima dan saya harus ambil iktibar. Bila kita ambil iktibar, maknanya kita tak buat the same mistake. Kita harus belajar daripada pengajaran itu dan melihat alternatif lain. Itu yang saya ambil. Dan ketiga, bila saya kata kita move on, kita harus self-talk. Bercakap dengan diri tu, monolog. Macam tadilah kita kata, okay, you are strong, you can do this, you can do this. So itu self-talk. Satu lagi cara self-talk ialah memang bercakap dengan Tuhan. Bunyi macam pelik bercakap dengan Tuhan, tapi kita bercakap dengan Tuhan dalam sembahyang. Bila kita duduk macam ni pun kita tanya Tuhan. Percayalah Tuhan dengar. Tuhan dengar dan dia akan beri jawapan. Tapi jawapan tu bukan datang masa tu. Dia akan datang the moment kita start bertindak. Kita start keluar jumpa orang. Ilham tu datang. Dan percayalah itu ialah jawapan-jawapan daripada soalan kita. Okay. Kemudian kita harus bila kita cerita yang kita move on, dia umpama macam ni tau. Umpama kalau komputer kita hang, kan kita kena reboot kan, alternate control delete dia reboot. So dia sama juga macam hidup kita bila kita nak bangkit, kita kena reboot. So bila kita reboot tu, dia memang kena reboot dengan satu semangat yang baru. Satu yang semangat baru, itu sebab self-talk penting. Dia mesti kita cari semangat yang baru tu. Macam mana datang semangat tu? Semangat tu datang daripada orang sekeliling. Orang sekeliling kita harus cari. Benda ni kita harus cari. Buku yang kita baca, video, sekarang kita boleh tengok YouTube. Cari perkara-perkara positif, perkara-perkara yang boleh membuatkan kita bangkit. Kita kena cari. Kita tak boleh duduk rumah, baring, tidur je, selubung. Tak boleh. Kita kena cari solution itu melalui video, melalui orang sekeliling. Jika kita baca Quran, kita mencari apa dalam Quran tu, kita akan jumpa ayat-ayat yang memberi kita satu semangat. Lepas tu, seperti yang saya kata tadi, bila kita reboot, kita juga harus faham bahawa bila kita reboot macam komputer tu, dia ada macam by default. So by default ada perkara-perkara yang akan maintain. By default bagi saya, bagi seorang manusia, ialah prinsip diri dan juga nilai diri. By default perkara-perkara itu akan kekal. Jadi bila kita, walaupun kita semangat kita naik dengan semangat baru, tapi prinsip nilai kita yang kita bawa, misalnya nilai kita integriti, kita rajin, kita suka belajar, ia akan kekal. Akan kekal untuk ke fasa yang baru ni, fasa dengan semangat yang baru ni. Lepas tu seterusnya, bila kita move on juga, kita bila kita ambil iktibar tadi, kita harus tambah ilmu baru. Bila kita ambil iktibar, kita belajar daripada pengalaman, betul kita belajar pengalaman. Jadi bagi saya, life dia test dulu, dia beri ujian dulu, then come lesson.
ya. Itu yang menarik mengenai kehidupan, ya. Jadi bila kawan saya suggest, saya cadangkan tajuk strive to survive, ya. So life ni, ya, dia ada lesson, ya. Dia ada ujian kehidupan ni, memang ada pengajaran. Jadi kita take note, ya, ambil maklum semua pengajaran kehidupan tu untuk kita moving forward, ya. Jadi bagi saya, bila kita sebagai orang bujang, kita sebenarnya harus melihat dari segi sudut positif, di mana sebagai orang bujang kita boleh bermula dengan lega sebenarnya. Sebab kalau jika kita tak ada tanggungan melainkan tanggungan diri kita lah, maknanya tanggungan rumah, tanggungan kereta tu normal, sebagai kita yang hidup di bandar, kita yang bekerja, kita yang mau terus hidup ni, memang kita ada kos diri lah. Tapi maknanya kita tak ada kos pasangan hidup, kita tak ada kos anak-anak, Jadi sebenarnya itu blessing untuk kita sebagai orang bujang. Kita boleh bounce back, kita boleh strive, untuk maju tu lagi cepat sepatutnya. Ada orang kata, tapi I need somebody to give me inspiration, untuk bagi motivasi. Ya, saya faham. Itu normal sebagai seorang manusia biasa. Kita mahukan dorongan, kita mahukan sumber ilham, muse. Jadi kita selalu melihat bahawa pasangan yang dah kahwin tu ada dorongan dia datang daripada pasangan, Tapi kita jangan dibuai oleh that superficial punya idea, bahawa kita memerlukan orang lain, pasangan, untuk mendorong kita. Kita sebenarnya memerlukan companion. Companion boleh datang daripada orang sekeliling. Companion boleh datang daripada kawan-kawan kita, daripada cikgu-cikgu kita, yang memberi dorongan yang kita perlukan. Kita boleh customizekan dorongan yang kita nak melalui kawan yang kita pilih. Jika orang yang dah ada pasangan, dia dah tak boleh customize, itulah pasangan dia. Tapi bagi kita orang bujang, kita boleh customize kita punya pemangkin kita mengikut kawan-kawan kita. Jadi kalau kita nak kawan-kawan yang push kita macam no hanky-panky, maknanya kalau dia bagi nasihat tu, dia bagi kau-kau lah. So kita ada kawan macam tu. Kalau kita nak kawan yang beri dorongan dari segi lembah lembut dengan tazkirahnya, kita ada kawan yang macam tu, which untuk pasangan yang berkahwin, dia tak boleh buat macam tu. Sebab pasangan itulah yang dia jumpa, kan. Okay? Jadi itu ialah hikmah untuk kita, blessing untuk kita yang masih bujang ni. Jadi guna sepenuhnya kita punya privilege sebagai orang bujang untuk move forward, untuk bangkit lebih laju. Saya suka lagu Nora, mungkin lagu Nora yang dia kata bertongkat paruh, kalau tak boleh bertongkat paruh, bertongkat dagu. Jika tak boleh bertongkat dagu tu, bertongkat siku. Maknanya walau macam mana sekalipun kita nak bangkit, bertongkat dagu, bertongkat siku, kita mesti usaha untuk bangkit. Nampak tak? Untuk bangkit tu, dia bukan macam terus berlari. Lebih mudah berlari bila kita dah start jalan daripada kalau yang start kita jatuh tu. Kita nak bangkit tu, dia memang satu usaha yang lain. Jadi pada pendapat saya, apabila kita pegang prinsip yang pertama, iaitu kita sayang diri. Bila kita sayang diri, Tuhan akan sayang kita juga. Sebab Tuhan tahu bila kita sayang diri, kita tak putus asa. Jadi sebagai orang bujang, saya memang menyerulah kepada orang bujang semua untuk sayang diri. Menyayangi diri adalah kita punya prerequisite untuk strive to survive. Jadi bagi kawan-kawan saya yang di luar sana, kawan-kawan bujang, saya faham di saat ini memang situasi tidak mengizinkan untuk kita full speed ahead, sebab oleh PKP, macam untuk kita buat bisnes pun kita terhalang, maknanya kita tak boleh nak all out bagi, tapi apa yang kita boleh buat ialah apa yang the best that we can do. Lagi satu, bila kita kata the best that we can do, kadang-kadang kita ingat, macam contoh, saya dapat baca somewhere, saya tak ingat lah, getah rubber band yang tangan yang kita selalu getah ikat tu, dia cakap macam ni tau, rubber band tu kita tarik, kita ingat kan banyak ni je kan, kita tarik,
Tapi sebenarnya rubber band tu kalau kita tarik, dia boleh jadi lagi panjang dan dia tak putus. Tapi dia akan longgar lah. Tapi maksudnya di sini ialah rubber band tu sebenarnya kita tarik dia perlahan-lahan. Kita tarik dia perlahan-lahan sama juga dengan potensi diri. Kita test our best, bukan sekadar yang kita tahu tau. Kita cuba satu langkah ke depan daripada yang kita ingat limit kita. Okay. So bila kita ingat the best, kita cuba lagi selangkah lagi depan daripada yang kita ingat itu tahap kita. Jadi saya doakan kawan-kawan orang bujang di luar sana, terus kuat terus kuat. Bukan anda seorang yang merasai perasaan yang anda rasa. Ramai lagi di luar sana merasai kesedihan, kekecewaan. Yang membezakan ialah macam mana kita belajar mengawal, menerima dan meneruskan hidup selepas itu. Jadi itu strive to survive. Jadi saya harap kawan-kawan terus strive untuk meneruskan kehidupan ni. Selagi kita bernafas, selagi itulah kita perlu mencari jalan untuk hidup dengan terbaik yang kita mampu. Live life to the fullest and be the best that we can be. Jadi sehingga ke lain siaran siaran bicara santai Bujang Okey, saya doakan yang terbaik untuk kawan-kawan sekalian. Jika ada sebarang komen dan cadangan dan juga apa-apa yang kawan-kawan ingin saya bincangkan untuk sesi yang akan datang, boleh letak di bahagian komen. Jika anda suka siri sembang bicara santai Bujang Okey, boleh kongsi dengan kawan-kawan yang lain. Jadi sehingga ke lain masa, Assalamualaikum dari saya.